الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesihatan, panjang usia kita sehingga kita dapat berada di penghujung tahun Hijrah, bulan 12. Kita bakal menerima tahun baru Hijrah minggu depan. Baik, tajuk kita pada malam ini ikut yang saya tanda ni, mudah-mudahan betul, iaitu babul islahi bainan nas. Bab menceritakan tentang mendamaikan antara manusia. Satu amalan yang mulia dalam Islam dan dituntut kepada kita semua ialah mendamaikan manusia yang berbalah, yang berkelahi, yang bergaduh. Maka kita perelok, kita perbaiki balik hubungan mereka. Itu adalah tuntutan agama kepada kita. Sebab Islam itu adalah agama persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ahawaikum. Kata Allah, sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara, maka perdamaikanlah di antara orang yang bergaduh, berselisih paham dan sebagainya. Itu tugas kita, bukan menjadi orang panggil apa, batu api, pergi duduk bagi telagah lagi, pergi duduk bagi celaru lagi. Bukan, kita mendamaikan. Itu tajuk dia. Kata pengarang kitab kita, berusaha memperbaiki kelompok masyarakat Islam itu adalah dikehendaki oleh Islam. Apatah lagi sekiranya terdapat di antara kelompok tersebut berseteru, bermusuh, bersengketa, berselisih faham yang menimbulkan pecah belah dan pulau memulau antara satu sama lain. Ini adalah perkara yang sangat diambil berat dalam agama kita. Dan kalau kita tengok balik cerita kisah hijrah Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah, berjaya begitu mengkagumkan. Umat yang waktu di Mekah bergelar mustad'afin, lemah, tertindas orang Islam, masyarakat Islam, diperkotak-katikkan, dihina. Tapi bila selepas saja hijrah, Islam menjadi agama yang kuat, yang hebat, memerintah Madinah. Kemudian dengan kekuatan itu menakluk Mekah balik. Berubah umat ni daripada dulunya hina menjadi mulia.
ini apa nama, antara yang dapat kita ambil pengajaran daripada peristiwa hijratul Rasul, yang kita nak sambut hari Sabtu ni, ma'al hijrah. Satu peristiwa yang Allah atok berlaku dan mengubah umat ini daripada lemah menjadi kuat, daripada hina menjadi mulia. Kan? Sebab tu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, ketika dia nak melengkapkan takwim Islam, kan, pas saya tengok takwim Masihi, dia lengkap dengan harinya, dengan apa lagi, tarikh, dengan bulan, lepas tu tahun. Takwim Islam pada waktu tu ada, bukan tak ada, tapi dia tak sesempurna takwim Masihi. Sayyidina Umar ni dia punya hadarah Islam, dia pembangunan Islam tu dia nak tengok hebat, maju, yang kata Sayyidina Umar ni. Dia duk fikir macam mana nak jaga agama, nak angkat martabat agama yang pernah diubah oleh Nabi daripada hina menjadi mulia itu berterusan. Banyak dia buat di zaman dia, kan. Quran disusun, dibukukan di zaman Sayyidina Umar, kemudian diperhebatkan lagi di zaman Sayyidina Osman. Dia duk fikir, barangkali lah dia fikir, lama mana orang boleh mengaji Quran dengan cara talaqi, dengar, hafal terus. Zaman dulu macam tu baca Quran, tulis pun sikit-sikit aja di pelepah-pelepah tamar untuk nak bantu nak hafal. Sayyidina Umar fikir selama mana boleh bertahan cara ni. Jadi nak jaga agama, bagi mudah orang boleh baca Quran, dia arahkan tulis Quran, bukukan Quran, ataupun orang tak panggil bukukan Quran ni, dia panggil mashafkan Quran. Kan. Jadi sampailah kita hari ni, tu jasa Sayyidina Umar, Quran yang bertulis tu, dan Sayyidina Osman dan para sahabat yang lain. Mudah kan kita baca Quran. Nasib baik Sayyidina Umar buat. Dalam ada Quran pun ramai yang tak boleh baca kalau tak ada lagi haru. Jadi ini jasa Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Kemudian apa lagi yang Sayyidina Umar buat? Khalifah yang kedua, yang ni, dia menetapkan kalender hijrah. Ini zaman Sayyidina Umar. Bila nak melengkapkan kalender takwim Islam ni, saya sebut Islam dulu, sekejap lagi baru kita nampak macam mana boleh main kalender hijri. Masa tu kalender Islam lah. Satu masalah timbul, nak letak tahun satu dalam kalender Islam tu, nak mula tahun mana? Nak mula tahun mana? Kan? Sebelum ni tak ada tahun, dia ada hari bulan, ada hari, ada bulan, ada tahun, tak ada. Habis sebab tu tuan-tuan tak perasan bila tarikh kalender Islam, tarikh kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu 12 hari Isnin, 12 Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal, tahun tak ada, dipanggil tahun gajah. Sebab masa tu
Orang Arab dia menjadi penanda tahun tu dia berdasarkan peristiwa. Apa peristiwa yang berlaku pada tahun tu, itulah yang menentukan tahun. Nabi dilahirkan kebetulan pada tahun itu peristiwa besar berlaku, tentera Abrahah nak menyerang Kaabah, tentera bergajah. Sampai di satu tempat di antara Arafah lebih sikit nak mai ke Mekah. Lalu Allah utus satu kumpulan burung, gerombolan burung. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah utus segerombolan burung membawa batu daripada neraka. Pakat-pakat duk pegang batu kecil ya. Sampai dekat tentera Abrahah ataupun tentera bergajah ni dia lepas. Bila lepas kena tentera bergajah tu, faja'alahum ka'asfin ma'kul, hancur depa ni macam mana daun yang dimakan binatang, hancur habis. Itulah peristiwa besar. Kita pun kalau sampai di tempat tu, kalau siapa pergi umrah kan, nak pergi ke Arafah lalu kot tu, sampai kawasan yang Allah turun azab kepada tentera Abrahah, sunat kita percepatkan berjalan. Kalau tadi duduk lenggang lengok sampai tang tu, bagi kalut sikit, tapi kita tak berjalan lah. Mana ada siapa berjalan dari Mekah pergi Arafah. Mesti haji ada, mesti lain tak ada. Kita naik bas, driver bas tu kalau dia mengaji tuan-tuan pun kok pergi jadi driver di Mekah di Saudi. Ramai dulu ramai orang kita pergi jadi driver. Dan saya jumpa mereka pergi kerja sana jadi driver musim haji. Sampai di situ tekan minyak sikit bagi derah sikit, tapi jangan derah sangat sampai terangkat tayar depan. Tak payahlah. Tempat tu diturunkan azab oleh Allah. Maka orang Arab menamakan tahun itu tahun gajah. Tak ada angka bilangan, tak ada. Tahun Isra' Mi'raj. Tahun tu oleh kerana Nabi berada dalam banyak kesedihan kan, dia diusir, lepas tu apa lagi, pak menakan dia yang duk lindungi dia mati, Abu Talib, isteri kesayangan dia Sayyidatina Khadijah wafat. Tahun tu juga dia pergi di Taif, orang Taif tak terima dia, hambat dia, maka Nabi duka cita. Tahun tu dinamakan Amun Huznin, tahun duka cita. Tak ada angka juga. Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab dia nak bagi ada kiraan tahun tu, senang. Kan? Jadi maka Sayyidina Umar pun panggil semua sahabat-sahabat, pembesar-pembesar Mekah pada ketika itu untuk menentukan kita nak start kalender Islam ni, nak mula tahun 1 tu di mana. Maka macam-macamlah pandangan ada. Ada yang bagi pandangan kata kita ambil tahun gajah itulah tahun 1. Sebab tahun ini tahun yang mustahak. Tahun ini kelahiran Nabi SAW, maknanya kelahiran Islam. Kita boleh jadi beriman, kita boleh dapat hidayah, kita boleh bahagia dunia akhirat dengan Islam kerana perutusan Nabi Muhammad SAW. Jadi tahun ini tahun yang sangat besar bagi orang Islam. Tahun inilah jadikan tahun 1 Hijrah. Ada pandangan pula kata tahun Isra' Mi'raj itulah tahun 1 dia ambil 01. Sebab peristiwa agung, peristiwa besar yang dilakukan oleh Allah yang sangat luar biasa, disyariatkan sembahyang kan? Macam-macam pandangan.
last sekali Sayyidina Umar pilih ambil tahun hijrah, perintah Allah hijrah, no? Perintah Allah memerintahkan supaya Nabi dan para sahabat, orang-orang yang beriman berhijrah ke Madinah. Yang ni dijadikan tahun 1. Sebab tu dia namakan tahun hijrah, kalender hijrah. Hari ni dah ada 1443 hijrah. Maknanya antara kita ni dengan berlakunya hijrah dulu ada 1443, nak masuk 1444 dah. Kan? Sayyidina Umar ambil yang ni. Sebab apa? Kerana hijrah ini sangat penting untuk orang Islam hayati. Baik kita bercakap soal kemajuan agama, kemajuan ummah, kan? Hijrah inilah dikatakan modul pembangunan ummah. Kita tengok macam mana umat yang hina diperkotak-katikkan di Mekah menjadi umat yang mulia di Madinah dan menguasai Mekah. Umat yang dulunya dari segi harta benda, kan? Kita baca sirah kan macam mana Rasulullah di pulau terpaksa lapang, mana ekonomi teruk lah. Tapi setelah hijrah menjadi umat yang menguasai segala-galanya. Jadi Sayyidina Umar ambil yang ni supaya kita ni menghayati hijrah ni untuk meneruskan kejayaan ummah yang Rasulullah kata la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyah. Tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan Mekah, yang mesti ada terus ialah jihad, no? Untuk menterjemahkan apa kesan hasil daripada hijrah Nabi itu, apa yang mengangkat agama dan juga umat berjaya. Tuan-tuan, sebab tu orang Yahudi dia cukup takut bila orang Islam menghayati hijrah. Dia tahu ini satu formula nak membangunkan ummah ada dalam peristiwa hijrah tu. Sebab tu tuan-tuan perasan nak tengok, no? Boleh kata semua negara-negara yang dijajah oleh penjajah, termasuk kita, apa yang mereka buat? Salah satunya tukar daripada penggunaan kalender Islam kepada kalender Masihi dalam pengurusan. Tidak tuan-tuan? Orang tua-tua dulu sebelum mereka apa dulu ni semua kira bulan mereka panggil bulan Melayu. Bulan Melayu kan. Perjanjian apakah, hutang piutang apakah, tulis bulan Melayu. Pentadbiran apa bulan Melayu. Tapi bila mai orang putih, dia jajah, dia tukar daripada urusan resmi guna kalender Islam kepada kalender Masihi. Maksud kita Indonesia, mana lagi Mesir dulu kan, kecuali Saudi dia tak pernah dijajah. Tu tengok depa dalam urusan pentadbiran depa mesti guna kalender Islam. Yang lain dia serupa mata wang lah kan, ditukar semua kan. Kemudian kita dalam tahun berapa 70-an ke atas, no? Kita pakat mengaji semua kan, ulama-ulama kita pakat mengkaji balik apa semua. Nampaknya tak boleh jadi. Kita kena mengangkat balik takwim hijrah ni dalam penggunaan kita harian, no? Sebab tu di kepala-kepala surat jabatan kerajaan, no? Atas Masihi, bawah Hijri bagi ada, supaya kita tak terus lupa. Dulu pejabat agama pun pakai takwim orang putih tu, no? Tak, benda diangkat balik, diangkat. Supaya ulama kita berpandangan kita tidak melupai kan peristiwa di sebalik hijrah itu yang memajukan diri, keluarga, masyarakat dan ummah. Jadi sebab tu depa jajah ni supaya orang Islam lupa peranan
Ali bin Abi Talib, orang muda yang hebat bagaimana nak membangunkan agama. Apa lagi, peranan orang kaya Abdul Rahman bin Auf dalam melaburkan harta dia untuk menjayakan ummah. Banyak peranan Asma binti Abu Bakar, orang perempuan. Semua pakat bersatu untuk nak membangunkan agama. Hak ni lah yang musuh Islam nak padam. Sampai ada orang yang dah tak tahu dah cerita hijrah. Dan sehingga rasa tak berharga dah jadi orang yang beriman, jadi orang Islam. Sebab tak nampak susah payah Nabi dulu bagaimana membawa Islam. Hari ini jadi orang Islam dah dapat hidayah, hina dapat hidayah, dia boleh hina Islam dan hidayah yang diberi Allah bagi kat dia. Kebelakangan ni banyak kejadian gitu. Hina Nabi, hina Islam. Tuan-tuan sekalian, sebab dah tak rasa berharga, tak nampak macam mana susahnya nikmat iman dan Islam tu nak sampai kepada kita. Bukan senang. Semua ni ada dalam sejarah antaranya sejarah hijrah. Tengok fikirlah zaman Nabi dulu, orang yang dekat dengan Rasulullah pun tak dapat hidayah iman dan Islam, kan? Antaranya pak menakan dia Abu Talib, sampai ke mati. Hidup zaman Nabi, bela Nabi, lindungi Rasulullah duk berdakwah tu, tapi dia tak dapat hidayah. Kita hari ni 1443 hijrah, tuan-tuan, jarak kita dengan Nabi, tiba-tiba Allah bagi nikmat hidayah. Ada orang tak rasa berharga dengan nikmat iman dan Islam. Kita pun pelik, dia pun fikir lagu mana piduk hina Nabi, lebih kurang kata pi buka tudung apa semua, menghina orang menghafal Quran, menghina agama. Apa jadi? Ini kesan daripada tak kenal sejarah. Fikir-fikir balik, berjaya penjajah dulu untuk menjajah bukan saja bumi, tapi menjajah akidah umat. Dia kuih duk nampak lah, kita kuih duk nampak. Jadi sebab tu kan kita jangan lupa, Sayyidina Umar nampak lama dah. Dia selagilah orang Islam menghayati hijrah ni, mereka takkan jadi hina semula, tak jadi hina balik. Tapi kalau lupa sejarah, lupa apa yang ada dalam hijrah, pengorbanan, dalam hijrah ada akidah, dalam hijrah ada perpaduan, persaudaraan, yang ni lupa, umat akan kembali hina. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok apa dia di antara modul yang ada dalam hijrah tu secara package yang mengubah umat ini jadi mulia. Tak lain dan tidak bukan ialah persaudaraan. Yang ni, kekuatan ni, dia ada dua kekuatan yang mengubah umat. Zaman Nabi dululah, daripada hina menjadi mulia, kan. Satu, kekuatan iman. Sebab tu kita tengok 13 tahun di Mekah sebelum hijrah, apa Nabi buat? Nabi tak bercakap soal hijrah, tapi duk bina soal iman, soal akidah. 13 tahun bagi hak ni kuat dulu. Ini kekuatan yang tak ada kepada orang lain. Yang kedua, perpaduan ummah. Tengok bila sampai di Madinah, apa yang Rasulullah buat dulu, kan? Menyatu padukan Aus dan Khazraj, Muhajirin dan Ansar. Tu kabilah-kabilah yang selama ni duk tak pernah duk boleh belaga angin, tuan-tuan. Sentiasa duk berbalah, Nabi satukan mereka ni. Sebab tu sampai di Madinah terus buat masjid. La masjidun ussisa ala taqwa, Masjid Quba. Nabi buat. Di situlah Rasulullah menyatukan. Kita tengok ni aja modal orang Islam boleh keluar daripada hina. Satu, iman. Yang kedua, persaudaraan. Sebab tu cukup penting. Kalau dua ni musnah, tunggulah.
zaman kehinaan akan berulang semula melanda umat Islam. Ni yang kita takut, tuan-tuan. Ni yang kita bimbang, no? Bila kita tengok keadaan umat hari ni, soal akidah semakin rapuh dengan apa yang berlaku lah, macam kita sebut tadi, pelik-peliknya berlaku, no? Cakap soal perpaduan berkelai rata, no? Berpecah belah, macam-macam puak, tak tahu punya duk timbul, makin hari semakin banyak. Kelai sikit, bina buat geng baru pula. Dia jadi macam tu orang kita, tuan-tuan. Jadi apa nasib kita, no? Allah dah kata kan, duribat alaihi mudillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ditimpa ke atas mereka itu kehinaan di mana juga mereka berada, kecuali mereka menghubungkan diri mereka dengan Allah, iman, wa hablum minan nas, dan menghubungkan diri mereka sesama manusia, perpaduan. Kalau dua ni tak ada, kita akan hina, ditimpa kehinaan. Jadi jaga hak tu, tuan-tuan. Jadi tajuk kita pada malam ni nak menjaga tentang bab tu, al-islah bainan nas, satukan umat, damaikan yang bergaduh. Anak menantu bergaduh, pak mentua jangan pergi duk campur nak bagi celau lagi. Campur bagi satu tak apa, no? Ni pergi duk jadi batu api kan. Rasulullah pun kita baca hadis yang lepas kan, apa nama, bercerai lah apa seorang hamba Allah, nama dia apa itu, Barirah wa zawjiha, dengan suami dia berkelahi. Nabi pi dekat bini dia, hang baliklah kat laki, hang balik, no? Hak tu lah yang terbaik. Dia bergaduh nak cerai lah. Nabi pi habang kat isteri dia ni, hang baliklah kat abang hang. Sian dia tengok, lalu pukul 10 lena lah, dah pukul 3 dah tentu lena. Sian kat dia, no? Nabi pi pujuk Barirah ni, sampai Barirah kata, adakah Rasulullah perintahkan saya untuk balik kat dia balik, arahkan saya? Kalau Rasulullah arah ni tak boleh ingkar lah. Nabi kita, dak, aku cuma nak tolong, keputusannya terpulang pada kamu. Kan bila bercerai, talak raj'i, dalam masa iddah dia boleh rujuk balik, kembali balik, kan. Jangan talak bain tak boleh. Cerai talak 3 tak boleh. Dia kena menikah dengan orang lain dulu, lepas tu barulah kalau dia cerai, barulah lelaki dia boleh ambil balik. Kalau dia menikah, bagus pula abang hak baru ni, tak mau dah, nganga lah dia kan. Ada dulu orang pakai upah, yang ni jangan, tak baik buat ni, no? Ni aku upah kat hang, aku bagi duit sekian banyak, hang pergi menikah dengan janda aku, lepas tu hang cerai dah. Orang panggil Cina buta, no? Melayu yang menikah, Cina yang kena, kan, no? Ya, betul. Ni tak baik. Kalau tak buatlah, no? Rajai ni, maka Rasulullah pergi pujuk Barirah ni, baliklah kat suami hang balik. Itulah yang terbaik lah, kan. Kita suami isteri ni yang terbaik ialah balik semula lah, sebab lagi pula ada anak dah hidup lama kan, daripada orang lain nak lebih baiklah perelok rumah hak ada tu kan, daripada cari hak lain. Rasulullah bagi pandangan lagu tu, no? Maka dia tanya Rasulullah, Barirah tanya, ya Rasulullah, adakah engkau arahkan, engkau perintahkan aku ya Rasulullah? Kalau perintah tak boleh ingkar lah. Nabi kata, tak, no? Aku hanya nasihat, aku nak tolong kamu. Nampak? Rasulullah tak biar orang yang berbalah terus berbalah supaya balik. Kita pun kena ambil pengajaran ni. Ayah mak ni kalau anak menantu berkelahi, nak campur, biar campur, halakkan nak jadi elok. Kalau campur halakkan nak jadi selerak lagi, jangan, no? Duk nama pak, lepas pada ni orang panggil kepala bapak. Kalau bagi pecah belah anak menantu, no?
Masyarakat pun lagu tu, jiran kita tengok dia ni bergaduh, kita pergi jadi orang tengah, satukan mereka. Ni bab yang kita nak tengok pada malam ni. Islam sangat memberatkan soal hubungan kita sesama Islam. Kemudian dia kata seterusnya lagi, maka wajiblah atas seseorang Muslim, atas satu kumpulan mendamaikan antara mereka itu, kerana perdamaian adalah lebih baik dan menjamin keharmonian hidup masyarakat. Yang tu yang kena jaga, silaturahim, hubungan baik bercakap soal apa, dunia maupun akhirat. Perpaduan kasih sayang ni asas kita kebahagiaan. Perbanallahu ta'ala, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Suratun Nisa ayat 114. Artinya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat kebaikan atau mendamaikan di antara manusia. Kita bisik nasihat, kempen umpamanya, tak ada yang lebih baik kata Allah melainkan orang yang ajak orang bersedekah. Ajak bersedekah ataupun ajak buat kebaikan ataupun bisik kat dia, ajak dia berdamai, buang yang keruh, ambil yang jernih. Lagi firman Allah, wasulhu khairun, perdamaian itu terlebih baik. Antara berkelahi dengan berdamai, berpisah dengan berdamai itulah yang lebih baik. Lagi Allah kata fattaqullah wa aslihu zata bainakum, surah Al-Anfal ayat 1. Oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kamu. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Ayat yang saya baca tadi. Sebenar-benarnya orang yang beriman itu ialah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah. Surah Hujurat. Ni peranan Allah suruh kita, bila tengok pertelingkahan, kita jangan masuk belah mana, dua-dua orang Islam. Jadi kita nak buat ke mana? Cari jalan satukan mereka. Ikat balik untuk apa, persaudaraan itu. Baik, kita tengok hadis satu malam ni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun, kullu yawmin tatlu'u fihi syamsu ya'dilu baina ithnaini sadaqatun wa tu'inu ar-rajula fi dabatihi fayahmiluhu 'alaiha aw yarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqatun wal kalimatu at-thayyibatu sadaqatun wa bi kulli khatwatin ila shalah sadaqatun wa tumitul adza 'anit tariq sadaqatun. Maksudnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berbunyi bermakna daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anggota manusia dikehendaki memberi sedekah selagi matahari duk terbit. Lagi matahari duk terbit, maksud dia selagi dunia ni tak kiamat, setiap anggota yang ada pada ketika ni Nabi suruh kita bagi dia jadi sedekah yang pahala dia akan sampai balik kepada kita. Boleh sedekah, dapat pahala sedekah melalui anggota yang ada. Kullu sulami
tiap-tiap ruas anggota, no? Ataupun sendi, ada juga yang diterjemahkan makna sendi. Sendi-sendi yang ada kat kita ni guna supaya dia dapat boleh buat sedekah melalui sendi, melalui anggota. Tuan-tuan, saya sempat baca tadi, buat research lah sikit cara ringkas-ringkas kan. Kita ni kalau orang dewasa, kita memiliki 206 tulang. Tulang kita ni kalau kira ada 206. Kan ni tanya orang-orang pakar-pakar urut, dia tahu lah, pakar-pakar saraf apa semua. Lah senang je, tak payah pergi tanya, Google aja, no? Lepas tu sendi pula ada 250 hingga ke 350 sendi kita ni. Kira semua lah, sendi jari ni, sendi tangan ni, sendi semua. Dia ada 350 sendi. Bayangkan tuan-tuan, 350 sendi, 206 tulang yang ada. Kalau tiap-tiap hari kita buat kebaikan, dia bagi pahala sedekah. Itu makna kullu sulama minan nas. Tiap-tiap sendi, tiap-tiap ruas tulang yang ada pada manusia, Nabi suruh jadikan semua tu hari-hari dia boleh dapat pahala sedekah kepada Tuhan dia. Iaitulah Rasulullah teruskan lagi sabda dia, mendamaikan di antara manusia, di antara dua orang yang bertelingkah itu merupakan sedekah. No? Kita ambil masa kita pergi rumah dah berjalan tu, semua ruah kita berjalan, ambil tulang kita kan, contohlah kita pergi damaikan, maka kita sedang melakukan ibadah sedekah. Tiap ruah tulang kita tu semua bagi pahala kepada kita. Pahala apa? Pahala macam orang bersedekah. Tuan-tuan, no? Jangan silap faham. Jangan duk faham kata sedekah ni duit saja, no? Lepas tu dia kata, kalau lagu tu tulang pun sedekah. Mai hari Jumaat, tabung Jumaat sampai depan dia pun tak tahu nak buat apa, kerat tulang tu tubuh lah tu, no? Bukan mana tu, gunakan tulang kita ni, 4 kerat, berapa kerat tu ada. Kemudian sendi-sendi yang ada pada kita, buat kebaikan. Antara kebaikan itu mendamaikan orang yang bertelingkah adalah sedekah. Kemudian menolong orang yang hendak menaiki kenderaan adalah sedekah. Kalau zaman dulu orang nak naik unta payah orang tua tolong angkat. Zaman lah cara kita lah, naik motor, naik kereta, kita tolong. Atau mengangkat barangnya ke atas kenderaan adalah sedekah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Kata kita gunakan mulut kita untuk cakap benda-benda yang baik. Pahala yang kita dapat adalah pahala sedekah. Setiap langkah perjalanan untuk sembahyang itu adalah sedekah. Kan? Wa bi kulli khatwatin ila shalah sedekah. Tuan-tuan berjalan mai daripada rumah mai masjid, semua sendi kita guna, semua tulang kita bergerak. Bayangkan betapa banyak pahala sedekah kita dapat daripada ruas-ruas tu. Hak mai masjid, hak pergi supermarket, hak tu tak tahu tuan-tuan. Pergi ronda apa pun tak ada, letih saja, guna ruas saja, meriang saja, tapi tak jadi kebajikan. Dalam hadis ni Nabi sebut kita langkah mai masjid, maka itu adalah kita dapat pahala sedekah. Kemudian dan membuang benda yang berbahaya dari jalan adalah sedekah. Kita buang benda-benda yang mengganggu laluan orang dan sebagainya, kan? Kita gunakan tubuh kita, kita gunakan tulang-tulang belulang kita, kita gunakan sendi-sendi kita, maka kita dapat sedekah. Muttafaqun alaih, kan? Iaitu hadis ni hadis Imam Bukhari dan juga Muslim. Kita tengok pengajaran ya, ada 3 saja. 1, setiap kebaikan yang dilakukan oleh anggota manusia adalah sedekah dan ianya akan diberi balasan pahala oleh Allah. Tuan-tuan,
Jangan kita duk kata tak tahulah aku tak pernah bangkit sembahyang malam, puasa sunat pun jarang. Bukan takat yang tu saja kita boleh dapat pahala. No? Gunakan, pastikan apa yang kita nak buat yang menggunakan tubuh badan kita, tulang belulang kita adalah benda yang baik. No? Kita dapat pahala sedekah. Yang kedua, kita cari makan umpamanya kan. Kita cari rezeki bangkit awal pas sembahyang pergi kerja, tu kita sedang mengguna perkara yang baik. Yang kedua, Islam menyuruh umatnya supaya sentiasa melakukan kebaikan kepada manusia dengan memberi pertolongan, menyumbangkan bantuan tenaga dan menghindarkan sesuatu daripada mudarat kepada manusia. Itu adalah amalan-amalan kebaikan yang boleh pahala sedekah. Yang ketiga, semua amalan baik yang dilakukan oleh manusia dan oleh seseorang dengan tulus ikhlas adalah merupakan ibadah yang ianya akan diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita kata tak tahu nak buat apa dalam nak buat amalan-amalan ibadat, amalan ni. Gunakan tiap ruas anggota kita ni benda-benda yang baik, yang berkebajikan. Antaranya Nabi habaq pada kita tadi, damaikan di antara dua orang yang bergaduh, dan apa juga kerja-kerja amalan yang baik, maka kita diberi pahala cukup banyak tuan-tuan, sehingga setiap ruah tulang kita, anggota kita adalah dikira bersedekah. Bergerak semua tu, bila kita buat semua bergerak. Yang duk ada 206 tulang tu tadi bergerak, sendi pun 300 lebih bergerak. Dia bukan bergerak saja, kalau benda tu kita buat benda baik, dia adalah kebajikan, dia adalah pahala. Jadilah takat tu insya-Allah kita sambung lagi hadis-hadis tentang bab ni, tentang kelebihan kita mendamaikan manusia. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.